أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Dan seperti berbantah-bantah dan berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah, maka ini Allah pada kata seperti berdusta pada muka 10. Masuk dalam misal perkata-perkataan yang dilarangkan dia tu. Masuk dalam barang yang tidak dijadikan lidah kerananya, daripada berkata-kata dengan yang dilarang. Apa dia kah? Dan seperti berbantah-bantah, masa kita sini panggil berbalah. Berbalah dan berkelahi mulut. Dan berkata-kata, yakni bercakap. Berkata-kata yakni bercakap-cakap pada barang yang tiada memberi faedah. Orang panggil apa? Orang panggil berbual-bual. Tu berbual-bual. Maka bual-bual ni larang di sisi kita. Akan tetapi boleh kita bercakap sampai pukul 11, 12 ke ini dah ni. Kalau tidur pun sedap dah dia. Ngongek baca dak buah nanti buat gapo buat dia ni menjaga ini tu dah berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah, tiada beri kegunaan, itu pun masuk berkata yang dilarang. Mana berbual-bual. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya'ni ni bukan yu'ni. Ma la ya'nihi. Rawahu Tirmizi wa Ibn Majah an ibnihu an abnihun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bukan Ibnu Hurairah, Ibnu Huwairah, bukan. An Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bukan Ibnu Huwairah. La'alla sawab, barangkali betul buat gitu. La'alla sawab, barangkali betul. Abi Hurairah, Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Abi Hurairah. Artinya, arti bagi ini hadis, setengah daripada keelokan Islam seorang itu meninggalkan ia seorang Islam ni, meninggalkan ia ke seorang akan barang yang tiada memberi manfaat akan dia, akan seorang tu meninggal akan barang yang tiada memberi manfaat akan dia ke seorang pada dunia atau akhirat. Itu setengah dekat elok Islam seorang. Tinggal perkara yang tidak ada faedah, dunia dan akhirat sama. Dunia tidak ada faedah, akhirat sama telur. Maka perkara macam tu kita mesti ditinggal. Kenapa? Kerana kita kalau berbanyak berbual-bual membawa kepada hati kita lemah keyakinan dengan Allah.
Orang azan tak nak dengar. Orang dengar, orang qomat tak nak dengar. Ha tu. Hak dia dengar ke apa? Tubai. Tubai, tu bunga, hak tu dia dengar. Azan tak dengar, locai tak dengar. Orang locai azan sijik lagi. Azan pondok lagi, locai lagi. Kerah kau pergiling ai. Ha, dia kena betul bunga tu, dia tak boleh azan. Ha, kena nak betul bunga. Ha, kena jaga mulai. Nah. Buat kamu lebih dah kambing gini. Kambing masa apa masuk baik-baik nak masuk kandang. Ha, nak masuk kandang kambing tu. Tapi orang macam mana pula ni? Ha, suka buat perkara yang tak faedah. Bahkan dalam belajar tu pun tak ada lagi duk buat perkara yang tak faedah. Ha tu. Ha, perhati baik kamu ni. Ha, barang tu meninggal ia seorang akan barang yang tiada memberi manfaat akan dia akan seorang. Tiada memberi manfaat pada dunia atau akhirat. Ha tu. Maka khulasah kesimpulannya iaitu apabila perkara yang tidak ada faedah dunia akhirat, tinggalkanlah. Kerana itu setengah daripada kesempurnaan Islam seorang. Ha tu. Seperti mengadu-ngadu dan seperti ngadu-ngadu ni Allah pada kata seperti berdusta ni. Muka 10 tu. Dan seperti mengadu-ngadu ini masuk dalam kata berkata yang dilarang. Seperti mengadu-ngadu. Ha, bagi tahu kau orang ni macam ni, tahu kau ni macam ni, macam-macam lah mengadu tu. Dia tak boleh tengok orang dalam pondok. Ya, hei. Dia tu ai. Kecing di tiap pondok. Masalahnya. Dia tu ai. Berak tak basuh. Dia tu ai. Berak tak cucur. Masalahnya buah agak apa-apa. Bahim mengadu lah. Ha, tu mengadu. Nah. Ha, tu. Ha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namamun. Artinya tiada masuk dalam syurga. Tiada masuk dalam syurga orang yang mengadu-ngadu. Ha tu. Maka mengadu-ngadu ni berakhir bagi tahu hal orang atau berakhir belagak orang ya kak. Joyak ni macam ni, joyak ni macam ni, lama-lama bergocoh luar tu. Balah luar tu kelahir tikam, mati. Nah, tak boleh tengok gapo dia tu suka royak kat orang lalu. Tengok pakai perangai apa? Perangai kucing. Kucing satu. Tengok dia cari kat apa orang. Tu pun tak nak juga Nah, tiada masuk dalam syurga yang tiada masuk awal. Tiada masuk dalam syurga ni pada awal. Ada pun akhir masuk juga. Dengan bahasanya kena seksa dahulu barulah boleh masuk di dalam syurga. Tu dia. Nah. Orang yang mengadu-ngadu, orang yang mengadu-ngadu ke orang tu, maka hak ni taklah mengadu-ngadu, mengacung-ngacung. Yalah tu. Ngadu hai mengacung, sembah mengacung. Mengacung tu, mengacung ni macam-macam lah tu. Tu, itu pun tak juga lidah kita bukan jadi kerana tu tak. Mencerita akan dia akan sabda Nabi ni atau akan ini hadis oleh Al-Bukhari dan Muslim. Mencerita daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Maka Huzaifah ni lelaki bukan perempuan. Huzaifah ni lelaki. Dan sungguhnya telah ittifaq, telah muafakat ulama, telah bersetuju ulama atas bahawa mengadu-ngadu itu dosa besar. Mengacung-acung tu dosa besar tu. Iaitu mengadu ni apa mengadu? Iaitu mengadu-ngadu memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengah. Pindah perkataan orang kepada orang tu. Kerana tujuan membinasakan antara mereka itu manusia dan menjadikan mereka itu manusia berkelahi dan berbala. Orang panggil apa sini? Mengacung dan pelagak orang. Dia pergi royak kepada Yusuf, kata, "Hei Yusuf, Allah kata mu mati tipu." Tu. Lepas tu dia pergi royak kepada Allah lah. "Hei Allah, Yusuf kata kepala mu botak." Tu. Tu.
Macam-macam. Esok royak pula. Ni royak pelagak orang. Nak tengok dua ni bergocoh, dua ni tu kelahi, dua ni berbalah, dua ni boxing lagi. Duk satu hari Dollah dengan Yusuf pergi berjumpa di kedai kopi. Selalu bertibuk lah bawa. Dia suka kenyih. Hak tu. Gocoh lah. Tu. Hak tu tak masuk syurga kan tu. Nah, tu tak boleh macam tu tu macam duduk kat pondok tu ni, bocil ko dia ni. Nah, bocil sungguh dia ni. Kena buatlah mana dia bergocoh. Tu. Goyak ni. Lama jumpa tempat mandi bawa bergocoh. Nanti suka tak pondok. Tak boleh tu, tak masuk syurga kan tu. Orang pelagak orang lah. Kalau kita bercakap pasal kita sini panggil orang pelagak orang. Pelagak orang supaya bergocoh. Kalau pelagak untuk lelaki menikah tak apa tu. Cari ni lelaki, ni perempuan pelagak juga tapi lelaki perempuan untuk kahwin nikah tu baik tu. Dipuji oleh syarak tu. Ada pun memindahkan perkataan kerana nasihat bagi mereka yang dipindahkan perkataan kepada mereka. Tu. Maka wajib ia seorang atau maka wajib tu wajib. Maka iaitu memindah ke perkataan kerana nasihat tu wajib tu. Adapun tu syarat, nah maka tu jawab adapun memindah perkataan tu bagi ke perkataan kerana nasihat bagi mereka yang dipindahkan perkataan kepadanya pada mereka. Ni maka wajib maka iaitu mindah perkataan ni wajib memindah wajib kan tu wajib tu. Supaya orang tu dapat nasihat bagi perkataan yang kita pindah kepada dia tu. Tu pasal ad-din nasihat, agama ialah nasihat. Tidak ada nasihat malaikat agama, tidak ada agama malaikat nasihat. Tengok Nabi buat datang. Nah, ad-dinu an-nasihatu. Kalau kita belajar ilmu nahwu ke, ad-dinu ma'rifah, an-nasihatu ma'rifah. Asalnya kita kira mubtada khabar ni, mubtada ma'rifah, khabar kena nakirah. Nah, tapi situ dak mubtada ma'rifah, khabar pun nak ma'rifah juga. Maka ma'rifatut tarafai yufidul hasra. Ma'rifah dua tepi iaitu mubtada dan khabar tu sama-sama ma'rifah, memberi faedah lah yang akan ketentuan. Ketentuan macam mana? Tu macam ni. Tidak adalah agama malaikat nasihat dan tidak ada nasihat malaikat agama. Sebab nasihat ni wajib wajib nasihat pada orang tu. Tu. Tiada masuk memindah perkataan kerana nasihat ni di dalam mengadu-ngadu yang dilarang, tak masuk. Kita bagi tahu ke orang supaya nasihat untuk dia. Nah, penasihat untuk dia. Pasal nasihat dia boleh katanya agama tu. Kalau dia tak semayang, kita menasihatkan. Tu. Dan nasihatkan. Atau kita tengok orang tak semayang, maka kita pergi pindahkan perkataan tu kepada orang lain supaya orang tu dapat tahu kata orang ni tak semayang. Ingat tu. Kalau bagi kerana nasihat, memindah bagi mereka. Nah. Ingat tu, memindahkan perkataan, memindah kerana nasihat. Memindah bagi mereka. Takluk memindah tu. Bukan takluk dan nasihat. Nah. Tu. Bukan takluk nasihat. Takluk gantung pada memindah. Memindah bagi mereka. Yang dipindahkan perkataan kepada mereka. Tu. Jadi kita nak bagi tahu kat dia kita tak ada kuasa. Nah, tidak ada kuasa. Kita nak royak dia, aku tak kuasa. Dia kata dia ni tak semayang. Dia ni suka mengacung begitu ini. Dia ni buat baik, dia ni buat tak baik ke. Lepas tu kita nak royak dia tak ada kuasa. Maka kita cari orang yang berhak. Seperti rais ni ketua kampung ataupun guru ataupun apa lagi orang yang orang pindah perkataan untuk bagi dia. Kita bagi tahu ke orang, kalau sini kan ketua, Amir, orang tu tak semayang tu. Tapi kita royak kat orang ini kerana nak nasihat dia. Kita nak royak dia tak boleh takut kelahi. Ataupun kita nak royak kat dia, nak bagi tahu kat dia
takut balah berkelahi, kata kerana kita sama dengan dia, maka kita pergi royak kepada orang yang berhak pada pindah perkataan tadi. Tu royak Datuk Neban ke, di sini tak Datuk Neban, Datuk Penang, Rais royak dah ketua. Royak dah ketua, kata orang ni tak semayang, orang ni duk kira-kira nak curi, nak buat curi tu curi ni, orang ni macam ni, maka kita royak kepada orang tu kerana nak nasihat dia. Macam tu boleh. Ingat baik tu. Bagi tu gantung pada memindah, bukan gantung pada nasihat tu. Memindahkan perkataan kerana nasihat. Yuk pindah-pindah bagi mereka yang dipindahkan perkataan kepada mereka. Jadi kalau nak bagi tahu orang ni macam mana, kena royak orang ni, baru orang ni bagi tahu orang ni. Macam wali dia ke, orang duk beretahkan dia ke, gitu. Tu maka wajib ia memindah. Tiada masuk ia memindah perkataan kerana nasihat ni di dalam mengadu-ngadu dilarang. Tu tak. Hak yang dilarangnya kita mindah perkataan kerana berkelahi. Tu tak boleh. Tu kita royak pindah memindah perkataan mana, royak kata ke orang tu. Beritahu ke orang supaya kelahi dua ni, tu tak boleh. Kalau supaya nasihat itu boleh, tak ada apa-apa dah tu. Dan ketahui olehmu bahawasanya lidah itu sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besarnya anggota daripada kejahatan. Lidah tu Masya Allah, sebab itulah boleh membawa lidah ni kepada neraka lah. Lidah ni, handphone lah, cakap apa semua tu, sebab lidah. Sebab ni lah Allah Ta'ala mengkuncikan akan lidah pada akhirat esok. Kerana lidah ni suka berbahau lidah ni. Tu kalau hak agama suka bahau, hak dunia suka bahau, sukalah berbohong-bohong. Tu dia tu lidah. Lalu itulah banyak dari kalangan lidah ni sebanyak-banyak anggota. Tu dan sebesar-besarnya anggota daripada kejahatan. Mana segala kejahatan kebanyakan daripada lidah. Dan segala kejahatan tu banyak daripada lidah, dan hak besar sekali kejahatan sebab lidah. Dan orang mati pun banyak sebab lidah. Kadang-kadang kata ke orang, kata dia, "Hei, taruh mulut kamu buat makan nasi ya dia, tak payah cakap banyak. Nanti kau bedar." Sebab lidah. Kalau lidah duduk diam tak apa. Sampai Nabi kata, "Manadima man sakata." Tiada sesal orang duduk diam. Orang diam tak sesal. Diam tak kata ke orang lah. Bukan diam tengok adik kamu bawa jalan oleh jantan, oleh laki-laki bawa masuk hutang duduk diam je. Aku diam. Bukan tengok kakmu masuk oleh hutang, tengok kak kan ni mengaji dah tak boleh, no, diam, tak boleh diam. Dia bawa masuk kak masuk oleh hutang duduk diam gitu. Tu bukan diam, perkara yang tak baik. Tak payah kita mengadukan kepada orang. Tu lidah ni sangat besar sekali pada dosa-dosa berlaku sebab lidah. Sebab tu lidah boleh membawa ampunyonya kepada neraka. Tu. Maka lazimkan olehmu, tetapkan olehmu akan memelihara nyonya lidah, dan tiada menolong akan dikau atas sejahtera daripada kebinasaannya seorang, melainkan berasing diri pada manusia. Tu dia. Tak dapat menolongkan dikau atas sejahtera, atas selamat daripada kebinasaannya, binasaan seorang. Melainkan dapat tolongnya, mengasingkan diri pada manusia. Duduk seorang. Kamu duduk seorang tu. Tu barulah kamu sejahtera daripada kebinasaan. Kalau duduk ramai-ramai status ni, mula-mula yang cakap baik, tapi ingat kalau duduk pondok itulah kuning, bercakap buah-buah kat pondok tu, mula-mula cakap buku mutu, buku bola. Abah kesuk hatu.
Hatu. Ada setengah-setengah tu bukan hatu. Cakap tengah malam, buat sampai tengah malam cakap buku taik pula tu. Ya tengok suk ni. Mula-mula tu baik lah. Cakap buku mutu, cakap mutu buahan, cakap ni pomeh. Lama-lama hantu. Hantu tu nak balik pondok tak berani. Tidur situ, kecing dah pondok tu lalu dah. Tu dia. Ada setengah tu cakap. Bo sampai masa tengah malam sikit, suk dia taik. Taik tu tapi yo berak situ busung. Tu dia. So itu boleh kelak tu. Boleh balik dah tu. Tengoknya cakap benda. Tu benda sia-sia panggil. Tu. Nah. Hak paling hebat sekali cakap benda angan-angan. Macam budak pondok ni kan, angan-angan banyak ni. Kalau hak mengaji malah lah, ngaji-ngaji hingga sikit. Hak mengaji malah tu, kalau esok aku nak cari anak orang kaya. Tu, cari hak dia berkebun dia ada siap lakon dah. Ketah tu ada lah 50 rai. Ada podah. Hak tu jadi tak nak tidur tak leh tu. Tu kita cari masa tua ada kereta lalu dah. Baru tak letih kata, boleh bining boleh sampai ke kereta kata. Ya tengok ni. Kelak esok boleh kat kereta tolak ni. Kau cakap banyak dok pondok. Guna benda tu jangan cakap sia-sia pondok. Kamu nak benda begitu, usaha dapat ilmu kamu. Ngahapa kamu, ngabaca kamu satu hari kereta lepas tu mudah ya bagi kamu. Dan pula makan bagi kamu tu mewah bagi kamu. Tu dia. Tapi orang kita nak benda mahal tapi tak usaha modal nak benda mahal. Tu ingat baik tu, jagakanlah. Habis. Dan mengekalkan diam. Tu. Dan mengekalkan diam melainkan pada ketika berhajat kepada berkata-kata. Ini ataf pada kata mengasingkan diri dari manusia. Barulah dia selamat dari kebinasaan. Dan mengekalkan diam, sentiasa diam. Tu mana mengekalkan diam? Sentiasa diam, melainkan tak diamnya pada ketika berhajat kepada berkata-kata. Apakah? Tu. Berhajat berkata-kata seperti belajar. Ketika belajar mesti berkata. Dan mengajar sama juga. Dan memberi nasihat, memberi pengajaran pada orang ialah juga. Tu bukan diam sokmo. Bercakap sepatah ini kepala kan. Tu. Masa belajar cakap banyak. Masa mengajar cakap banyak. Beri nasihat kau cakap banyak. Tapi lain pada tu diam. Apa benda tak ada faedah, tak payah cakap lah, diam. Macam kalau orang datang rumah kita selalu cakap lah, dia mari mana bang? Bang duduk ano? Tu. Cakap banyak, tanya mari mana tu ini, akak air, mari minum air apa itu ini. Gitu Bukan duduk diam. Dia mari kita dia tak buat dah. 5, 10, 2 tu. Tu. Bersembah oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Bersembah kan ni beradab pada Rasul. Dengan makna bertanya. Bersembah bertanya oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hei Rasulullah, berpesan olehmu akan daku. Maka mengeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lidah Rasulullah yang maha mulia. Apa mengeluar? Ni dia bawa tubik. Mu'adz kata, ya Rasulullah, pesan olehmu kepada aku. Dia pegang lidah, ya heret. Rasulullah ya apa-apa nyata, pegang lidah, ya heret tubik. Dia tarik tubik dan bersabda, ya Rasulullah, tahan olehmu atas engkau akan ining. Apa ini? Arti ining, lidah engkau. Tu. Lidah engkau yang seperti lidah aku ining. Jagakanlah tahan lidah. Mutahamala lidah ni. Sepuluh lidah aku ni. Hendaklah engkau tahan akan dia ke lidah daripada berkata-kata dengan perkataan yang dilarang, seperti berdusta dan mengumpat. Apa tadi lah, dan berbalah, dan mengadu.
Apa yang dilarang tu? Tak payah. Maka banyak di kalangan orang salafus soleh, orang soleh-soleh yang dulu dahulu, dia tak nak bercakap, dia masuk batu dalam mulut dia. Setengah badannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka Ali karramallahu wajhah, dia masukkan batu dalam mulut dia. Kalaulah perkara tu perkara yang tidak ada faedah, dia tak keluar batu, dia tak bercakap, diam saja. Tapi apabila perkara tu ada faedah, dia ambil batu keluar, dia bercakap. Sudah bercakap, dia masuk balik batu dia. Banyak segah dak apa salafus soleh dulu. Kenapa? Kerana lidah adalah membawa kepada amal kita terbatal. Amal kita batal, amal kita rusak. Dengan lidah ni banyak sekali. Hingga Nabi pegang lidah bawa keluar. Bawa keluar begitu. Nabi kata jagakanlah, tahankanlah, hendalah engkau tahan akan dia ke ini lidah daripada berkata-kata, yakni bercakap dengan perkataan yang dilarang. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memegang ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq akan lidahnya, lidah Abu Bakar, dan berkata ya Sayyidina Abu Bakar, inilah lidah, ini lidah ni yang mendatangkan akan daku pada segala tempat kebinasaan. Semua tempat binasaan lidah ni. Tengok ada orang mati kan itu. Mati di tantu rasa. Duk makan sik gabu samula. Duk makan sik gabu. Lepas tu mulut dia ni ganas sikit. Mulut dia ni, dia kata, orang kita duk main gapo lah ni, stabang situ, stabang sini, pedah gapo duk main, wak haru betul. Tu. Lepas tu ada seorang lagi, bang, mulut tu cadai wak makan sik gabu dia. Saya cakap banyak. Dah 10 minit, mari mana tak tahu kau. Tak ada payah ni. 10 minit saja. Bah, sebing dia dah sik gabu. Tapi cerita dah lama ni, baik abang ayat ni bukanlah ni. Hak lama dah. Tu dia. Bah, sebing. Sebab apa? Lidah. Tak basah-basah. Moga dulu hari tu dia kuat ke, berlaku situ, berlaku sini. Dia ada kedai kopi duk makan sik gabu tu, makan nasi kerabu. Kawan dia cerita, orang kita duk berdenak apa nak buat apa? Lepas tu ada seorang lagi kedai. Bang. Mulut tu cadar untuk kasih kabur dia. Diam-diam sudah. Bahaya. Sebentar sangat hari. Kopak ni perak. Tu mulut ni kalau duduk diam dia kena. Mulut ni bahaya, mulut ni. Tu sebab tu datang akhirat esok Allah Ta'ala menterikan mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahim, pada hari ini, hari kiamat ni, kami mencopkan akan segala mulut-mulut mereka itu. Kami tak bagi mulut-mulut ni bercakap, kerana mulut ni suka berbohong. Itu kami tak bagi. Tu benda yang tidak benda yang selamat jadi binasa apabila mulut ni banyak bercakap. Tu berkata syair. Siapa dia syair? Penyair. Penyair bahasa Melayu, penyair, pesyair. Penyair pensyair. Luka dengan sabat lembing, sembuh dengan mudah. Tetapi tiada sembuh yang dilukakan lidah, yang dilukakan dengan lidah. Luka yang disentuh lembing. Kenal lembing? Lembing ni satu perkara tajam tu, hulu dia panjang. Lembing. Luka dengan lembing cepat sembuh, tak ada apa tu. Sembuh dengan mudah ya, bagi ubat ke apa tu ni, masuk ke dia apa tu ni, siap. Aja kita kena lembing tu. Tapi tiada sembuh yang dilukakan dengan lidah. Tapi lidah kita ni apabila kita kata, kita buat, kita bercakap perkara yang orang tersakit hati, siapa mati orang dah ingat. Ingatlah, nak mati ingat lagi itu. Ada pun yang kena luka tu apabila dah seminggu 2 minggu hilang lah.
Ni tapi lidah ni jaga baik. Oh, orang ingat betul lah. Ingat betul. Bahkan dia buat kita tapi hati masih luka lagi. Tu banding kata gelas apabila sudah dipecah, walaupun kita ambil tepek balik, pelekat balik, tak akan jadi baru dah. Tu takut tu. Tu bang takut. Jaga lidah baik. Supaya pondok ni banyak dulu hari tu. Orang cakap mata tu tipu tak tipu, makan duit macam-macam lah dia bercakap. Sampai sekarang sesah dah mu. Sesah dah. Balik pondok tidak ambil keberatan bagi mereka. Tidak berdoli, tidak apa ikutlah apa-apa pun. Pasal apa? Perkataan yang dilemparkan dia tu besar sangat. Tu sampai lidah tu. Sampai lidah. Ni banyak. Macam tu banyak sekali. Dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk bagi segala anggota. Kamu hendak bagi anggota menjadi baik, maka cakaplah baik. Cakap baik, maka semua jadi baik. Bahawa perkara yang baik itu mendatangkan petunjuk bagi segala anggota. Dan perkara jahat itu mensabarkan akan jahat segala anggota juga. Kamu nak selamatkan anggota kamu, cakap baik. Kamu tak nak selamat anggota kamu, kamu cakap jahat. Betul ya. Ambil pakai kayu pok tembok warna mat, tebing dekat situ. Tapi kamu nak jaga anggota kamu biar baik, cakap baik. Tu dia. Ni telah menceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Telah menceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawasanya manusia itu apabila berpagi-pagi bersegera oleh segala anggota semua anggota kepada lidah. Semua anggota ni berpagi-pagi berhak kepada lidah. Tak rasa nak pagi ke? Bangun pagi, bangun tu lidah cakap dah. Lidah tu semua perlu pada lidah. Nak makan ke, nak apa saja, lidah tu lah. Tu. Apabila berpagi-pagi, manusia apabila berpagi-pagi bersegera oleh segala anggota, semua segala anggota bersegera kepada lidah. Semua perlu pada lidah. Perut nak pada lidah, nyawa nak pada lidah, kaki nak pada lidah, tangan nak pada lidah. Semua berhak berperlu kepada lidah. Dan berkata semua anggota bagi lidah, menuntut oleh kami akan dikau hai lidah dengan nama Allah bahawa engkau betul atas petunjuk. Semua tu kata begitu. Menuntut meminta lah oleh kami akan dikau hai lidah dengan nama Allah. Menuntut apa? Menuntut bahawa engkau betul atas petunjuk. Mengoyak betul lah, sudah bawa belok-belok Pasal apa? Kerana bahawa engkau hai lidah, jika engkau lurus, jika engkau betul, kami lurus, kami pun betul juga. Dan jika engkau bengkok, jadi belok. Kalaulah engkau belok, kami bengkok juga. Kalau kamu betul, kami betul. Kalau kamu tak betul, kami pun tak betul. Lidah tu punya pasal. Dan berkata oleh Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala, apabila melihat engkau akan keras pada hati engkau dan lemah pada badan engkau, padahal lemah pada badan engkau dan tertegah pada rezeki engkau. Tu. Apabila melihat engkau akan keras pada hati engkau, hati tak terima pengajaran agama, hati tak suka ke masjid, hati tak suka pada ilmu, hati tak suka pada mengamal keamalan ilmu tu. Atau nak keras hati. Dan lemah pada badan engkau, dan pulaknya kamu lihat lemah pada tubuh badan engkau. Rasa tak gerak weh. Tu. Dan tertegah pada rezeki engkau. Rezeki tak dapat pula. Rano ni payah ni.
Maka ketahui olehmu bahawa engkau telah berkata-kata pada barang yang tiada bermanfaat akan dikau. Macam tu. Kalau hatimu berasa kerah, kalau badan berasa tak gerak, berasa lemah nak buat amal agama, ngaji puasa malah, mengapa puasa malah, rezeki pun tak datang padamu, payahlah. Dulu itu semayang banyak 10 kali sehari, lah ni seminggu sekali tak temu. Masalah buat bisa. Itu 10 kali. Nah, maka ingat apa? Bahawa setelah berkata-kata pada barang yang tiada manfaat, maka dikau apa? Memuduk pondok buah banyak dah. Ambil rezeki payah. Itu dia. Nah, sampai orang gugu-gugu, orang ada rezeki yang mudah ya. Mudah ya rezeki dia, tak ada kerja macam demo. Orang lain kerja pukul 2 pagi tu pergi kerja, pukul 3 pagi tu kerja. Dia dah tidur, bangun ibadat, tak ada apa langsung dia. Rezeki bertalu-talu mari. Pasal apa? Pasal mereka tak ada cakap manfaat, tak ada manfaat tu, tak ada. Habis rezeki bertalu-talu mari. Ada sebab tu kamu nak ingat baik, kalau rezeki mengepayah, iman bahasa kerah mengaji pun tak nak, badan bahasa lemah tu ni, ingat kamu cakap benda sia-sia banyak. Cakap benda sia-sia tu banyak, bawa kadang malah semua anggota. Bukan rezeki pun payah. Tu. Sebab tu ada satu amalan. Kalau nak urus rezeki, dia kata bacakanlah 35 kali sehari. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Baca 35 kali sehari. Baca seumur, bukan baca hari ni nanti tengok tak boleh berhenti aku. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Itu dia weh. Ataupun selawat nukut. Selawat nukut ni selawat yang kita bacakan je lepas isyak 400 kali. Banyak sikit tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 400 kali. Dia panggil selawat an-nukut. Syajaratun nukut. Dia panggil selawat haung kayu duit. 400 kali. Lepas tu kerja. Kita selawat, kemudian kita kerja ikhtiar pada Allah Ta'ala. Dah ikhtiar pada kerjaan kita tu. Nak maju dalam kehidupan kita, adalah usaha agama kata. Lepas tu jaga semayang awal waktu, baru rezeki murah. Kalau kamu malas semayang, munatilah, payah rezeki kamu. Orang lain boleh makan, belaka kita tak boleh makan tu. Pasal kita banyak buat perkara yang sia-sia. Tu ingat baik tu ni. Ni kata Malik bin Dinar rahimahullah. Dan ketahui olehmu, hei mereka yang menghendaki kemenangan dunia dan akhirat, bahawasanya perkataan engkau itu, ada kalanya perkataan kau ta'at, ada atau maksiat, dan adakah atau maksiat, atau yang harus yang sia-sia. Perkataan kau tu ada kalanya ta'at, mengikut perintah Allah, atau maksiat, deraka pada Allah perkataannya, atau yang harus yang sia-sia, tak ada guna apa, tak ada berdosa, tak ada pahala. Tu yang harus, yang sia-sia, tak ada berdosa, tak ada pahala. Tu. Maka jika ada ia perkataan kau tu ta'at, apa kau perkataan ta'at? Misal bagi perkataan ta'at, seperti menyuruh dengan mengerjakan kebajikan. Menyuruh orang semayang, semayang. Mengaji. Payah kita suruh tu. Makan. Tu tipak tu. Semayang. Banyak berbelakang. Cepat kat tu. Mayang. Tu. Cepat tu. Tak kira siapa-siapa. Selalu duduk pergi masjid akhir, bawa atas tagi lepas zuhur ada semayang jenazah. Cepat hari tu pergi. Orang tak ada azan ke masjid je dulu dah ada. Ni. Seperti menyuruh dengan mengerjakan kebajikan dan melarang daripada kejahatan. Itu masuk dalam perkataan yang taat, yang mengikut keperintah Allah.
maka padanya pada perkataan taat tu pahala yang besar-besar tu. Ada apa? Ada tu jawabnya. Maka jika ada ia berkata taat tu, maka padanya pada perkataan yang taat ni pahala yang besar-besar tu, besar benar tu. Ad-dalu al khair kafa'ilihi, orang yang menunjuk di atas kebaikan seperti dia mengerjakan dia kebaikan tadi. Nah, maka dalam surah ada larang al-amru bisyai nahyun an diddihi wan nahyu an bisyai nahyun amrun bididdihi. Kita menyuruh dengan satu perkara, maka ada melarang dengan sendiri dia. Kita larang satu perkara, maka ada menyuruh dalam diri dia. Itu dia. Itulah apa? Pahala besar. Kita mati duduk sampai lagi pahala suruh orang buat baik ni, pahala larang buat jahat ni. Nak boleh orang jadi baik seorang tu, bukan mudah. Maka dia jadi baik dengan sahabat kita. Tu pahala lah kita. Bertalu-talu mari. Nah, tu sahabat belajarlah kamu biar jadi orang boleh mengajar, boleh nasihat. Maka apabila mendapat mengajar nasihat pada orang dapat faham dengan perkataan kamu tu, pahala lah banyak mari. Pahala tu bertalu-talu mari. Tu. Dan jika ada ia perkataan engkau itu maksiat, ni deraka pada Allah, maka padanya pada perkataan maksiat seksa yang tiada engkau kuasa menanggungnya seksa. Azab yang tak mampu kamu nak tanggung ke azab ya Allah tu. Azab Allah Ta'ala. Bila? Apabila perkataan maksiat seperti mengumpat, berdusta, mengacung, berbatah-batah jalan tak sebenar, jalan tak sebenar. Tu kena jaga semua. Patut jaga semua benda tu. Tapi payah. Sebab tu kita tengok satu hadis Nabi, khairu ummati, sebaik-baik umatku allazina iza asa'u istaghfiru. Ada apabila lah buat jahat oleh mereka itu, tu sebaik-baik umatku ialah segala orang-orang yang apabila buat jahat istaghfaru, mengucap ampun oleh mereka itu kepada Allah Ta'ala. Istaghfaru, minta ampun, minta istighfar pada Allah Ta'ala ketika dia berlaku kejahatan. Wa iza ahsanu, dan apabila buat baik. Nah, aku buat baik, hari ni aku berzikir, hari ni aku buat khairat, hari ni aku buat sumbangan, hari ni aku sedekah, hari ni aku semayang, hari ni aku puasa. Istabsyaru. Nah, saya gembira oleh mereka itu, rasa suka hati. Rasa suka hati. Tu apabila dia buat kebaikan. Lah Nabi kata khairu ummati, sebaik-baik umatku. Maka kita nak lari pada maksiat, lari pada dosa itu memang payah. Kerana dunia lah ni banjir dengan maksiat. Banjir dengan maksiat. Apa banjir? Mana banyak maksiat. Keluar pada rumah, keluar pada pondok, keluar pada pesantren, maka penuh dengan maksiat. Tu. Nah, cuba kita belajar dengan hak dulu mata kita. Mata kita larang apa? Seperti melihat orang perempuan. Penuh perempuan atas jalan. Nah, ada mata tu dia kata, apa kau jagakan mata kamu? Seperti melihat orang perempuan, dia kata. Melihat orang perempuan. Orang perempuan penuh tak batas. Nah, ada berjual macam-macam lah, ada gibah loti pun dengan banyak. Nah, duk berjual. Bahkan semua yang kerja tu perempuan saja. Nah, laki-laki ni duk gulung kat daun, duk takrisi belakang tu, gulung kat daun. Bawa bini kata, "Bang, ambil telur telur." Tak. Jadu. Tu masalahnya nah. Perempuan saja. Sebab tu kita dunia akhir ni banjir dengan maksiat. Kita panggil boh dengan maksiat. Banjir dengan maksiat. Maka kita nak mengelak diri kita maksiat, payahlah. Kita kena duduk kat bukit-bukit apa? Kat hujung-hujung bukit, bukit Sepang kan. Bukit Celong tak bukit tu. Atau bukit Nawi tu. Duduk dengan sana kat Malaysia duduk tu. So turun-turun lah. Lepas tu tak boleh jadi duduk gitu. Nah, kalau saya mahu, saya beruk datang tu tak ada pasal.
Lalu tu apabila kita duduk dengan orang, duduk dengan manusia, maka selalu kita kena ucap, kita kena tunaikan hak Allah. Kita sebagai jadi orang pendakwah, pendakwah kita mesti ajak orang yang tak pandai mari belajar. Orang tak nak masjid, kita ajak dia mari masjid. Orang tak nak mengaji, kita ajak dia mari mengaji. Tu apabila dia mengaji, dia belajar sahabat kita seorang, oh pahala lah dia. Pahala banyak tu, macam orang tengok Facebook apa tu. Facebook ada pengajar, ada mengajar, ada apa. Lepas tu kita nak dapat pahala semua buat gana. Nampak orang mengajar benda kebaikan. Jangan wahbi tak apok lah, wahbi tak adil. Wahbi benar rekam ni. Ni hak orang duduk urung apa-apa mengajar hukumnya apa. Kamu tekan apa? Cek. Bukan tok tak cek. Cek apa tu? Pahala boleh bila masa. Banyak mana orang tengok sebab kamu cek. Sebab kamu share tu. Banyak tu lah dapat pahala. Kamu dah tidur dapat pahala. Tapi orang kita ni Allah, dia bodoh buat amal kan ada arah. Dah sikit semua. Habis kena cidik. Buat amal cidik, nak pahala dapat semua, kena rajin royak kat orang. Kena nasihat kat orang, kena bagi tahu kat orang. Tu. Pahala kita bertalu-talu datang. Tu. Siapa dia lah, ada maksiat perkataan dia tu, maka padanya perkataan maksiat seksa ni azab yang tiada akan kuasa menanggungnya seksa. Kamu tak mampu nak tanggung kuasa, nak tanggung seksa Allah, azab Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal yakubbun nasa ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasahidu alsinatihim. Rawahu Tirmizi an Mu'azid radhiyallahu anhu wa sahhahahu. Tu. Artinya dan tiada mensembom apa ni? Mensembam. Gitu. Dan tiada mensembamkan akan manusia atas muka mereka itu. Bahasa kita sini panggil menyembah. Tak menyemai, tak mengakak muka kamu tu. Yakub ni mana melata. Melata muka atas muka atas muka kamu. Melata manusia atas muka kamu tu mensembam. Bahasa kita menyembah. Bahasa kita sini menyembah. Bahasa Malaysia menyembam. Mensembam, tiada mensembamkan akan manusia atas muka mereka itu, atas hidung mereka itu manusia, mereka barang yang berkata-kata mereka itu manusia dengan barang. Boleh muka kamu sembang, tersemang dan bersemang ke atas tanah dengan sebab perkataan kamu tu. Boleh kamu sembang duk molek-molek nyugi kata orang poin kembah dia tu pakai tanah. Sebab lidah makan tanah sebab lidah tu. Pala duk atas molek-molek, comel-comel atas. Nyugi kata gapo kau orang, pegang pala hurun ciau, pop oi. Tu hak sungguh. Ni jaga balik lidah kamu tu. Kamu duk pondok jaga lidah kamu tu. Kalau teriak, teriak duk pondok. Buat kan lidah kamu tu, mai kata kau ni banyak orang budak-budak ni. Dia keluar hak besar. Dia makan bumuk saing dia. Dia keluar buat perkataan mu. Buat poing. Banyak ni buat kamu ada serah-serah kamu ni. Dia buat keluar hak besar ni supaya set-set dia. Supaya puak-puak dia halah-halah sama dia. Hak besar tak boleh mana tu dia nampak lain. Pau. Sebab apa? Ni mulut ni. Sebab lidah tak ada kan. Boleh kamu duk kena rembah bah. Dah sebab lidah. Kalau duk boleh tak ada tu pun tak ada gapo tu. Yang babo duk pondok gitu tak biasa nak duk rembah apa. Pasal lidah kita tak biasa kata dah. Tu dia. Ada dia kata diku ada. Hak tu ku nak rembah. Ada tu. Ku nak kata ku tak ada. Apa dia tak boleh ni. Orang tak marah. Ada. Apa tu nak jaga lidah kamu ni. Bebe kamu kau buat pau sungguh. Buat pau. Apa tu nak jaga baik lidah tu.
Kamu tak akan semang muka kamu di atas tanah. Itu Nabi kata tu. Muka kamu tak akan semang di atas tanah, hidung kamu tak akan semang di atas tanah. Malaikat yang berkata-kata, malaikat manusia dengan lidah, dengan dia, dengan barang tu. Mau kata tu, sahabat tu mengena tu. Nah, dan jika ada perkataan itu yang harus, yang tiada berfaedah, maka perkataan yang haruh yang tiada berfaedah ni membuat perkerjaan bagi malaikat kiraman katibin, membuat dengan barang yang tiada kebajikan padanya pada barang. Apa panggil apa? Buat malaikat letih lah nyanyi ke dia. Buat malaikat penat. Maka padanya perkataan yang haruh ni membuat perkerjaan bagi malaikat kiraman katibin. Tu buat kerja je, buat janji malaikat. Kita panggil bahasa kita, buat penat malaikat tu, cakap saja, cakap sia-sia ni. Kiraman katibin ni mana? Malaikat yang tulis amalan kita kiri kanan, roki atik tu. Membuat dengan barang yang tiada kebajikan pada ada barang. Kalau kita bercakap bahasa kita sini, buat malaikat letih saja. Bahasa kita sini kalau kita cakap buat malaikat letih saja tu, duduk dia malam boleh kerja dia pula. Kita cakap dari sini. Kalau Malaysia kita cakap buat penatkan malaikat. Tak payah malaikat. Kalau kita tak cakap malaikat tak ada tulis apa-apa. Kita tulis buat benda sia-sia tu, maka bagi kerja malaikat boleh tulis. Tu. Dan mengirim surat kepada Allah Ta'ala yang tertulis dalam surat tu perkataan yang sia-sia pula, dan membacanya surat di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Membaca pada ketika haru-hara yang sangat besar. Kita kena baca pula. Kita dah buat apa malaikat tanah baca depan Allah Ta'ala pula tu. Pada ketika haru-hara yang sangat besar, lagi pada ketika lapar dan dahaga dan bertelanjang. Dalam hal tu kita kena baca surat ni. Semua kita amal yang kita duduk buat dah dunia ni, datang akhirat esok, semua kita kena baca depan Allah. Malu sehabis-habis malu sehingga muka kita luruh daging ni. Daging luruh, malu dah. Aduh, kalau kita tak bertaubat dan tak mengerjakan amal yang soleh. Maka sebaliknya, apabila kita taubat dan beramal yang soleh pada tu, maka yang harus ditukarkan jadi kebaikan. Tu wallahu a'lam. Habis. Fasal yang keempat pada menyatakan perau. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa warzuqna. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, subhanakallah.